ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allah 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 ya Allah. Okey, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam perjalanan kita menuju ke Madinah, sebenarnya inilah dua perjalanan yang dilalui oleh baginda ketika mana Nabi berhijrah menuju ke Madinah. Cuma perjalanan kita pada kali ini kita dibumbungi oleh bumbung bas, ada ekor dan sebagainya. Perjalanan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam bermula daripada 27 Safar dan Nabi sampai pada 8 Rabiul Awal. Pada hari Isnin Nabi sampai di bumi Madinah. 3 malam pertama 27, 28, malam 28, 29, 30 Nabi bermalam di gua. Kita ingat tak? Gua apa? Gua Thur. Nabi bermalam di situ dulu. Sebelum Nabi bermalam, soalan kenapa Nabi berhijrah? Sebab pada waktu itu ancaman yang cukup dahsyat diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Benar satu keadaan ketika mana Nabi solat, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sedang solat, tiba-tiba telah diletakkan perut binatang. Ada yang mengatakan perut unta, ada yang mengatakan perut kambing di atas kepala baginda, menyebabkan baginda nak bangun pun tak larat. Hingga datang Fatimah pada waktu itu telah mengalihkan perut tersebut. Lalu Nabi pun bangkit, Nabi menadah tangan dan meletakkan wajahnya berhadapan dengan Kaabah. Nabi berdoa, sesungguhnya celakalah bagi mereka yang melakukan perkara tersebut. Bila mereka dengar, orang Quraisy dengar, masing-masing pakat takut. Sebab walaupun mereka tak percaya kepada Nabi, mereka tahu bahawasanya Kaabah ini merupakan tempat keramat. Dan ternyata di antara mereka yang terlibat pada waktu itu adalah Abu Jahal, Abu Lahab yang bersama dengan dia juga, bapa kepada Hindun yang juga yang terlibat pada waktu itu, kesemuanya mati dalam peperangan Uhud dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Dan apabila mendapat perintah daripada malaikat memberi arahan supaya Nabi kena berhijrah juga, sebab pakatan yang lebih dahsyat dibuat, yang lebih perinci dari kalangan Quraisy pada waktu itu untuk membunuh baginda. Lalu Nabi pun bergegas menuju ke rumah Abu Bakar. Kita semua terlibat dengan jalan-jalan kaki baru ni, betul? Kita ingat tak rumah Abu Bakar kat mana? Dekat Surau Hilton tu. Jangan lupa dah. Maknanya di surau itulah Nabi bergerak daripada rumah Nabi, tempat maulid Nabi. Nabi bergerak menuju ke rumah Abu Bakar, yang mana pada waktu itu dalam keadaan waktu yang tengah hari, waktu yang cukup panas. Dan Nabi ketuk rumah Abu Bakar. Terkejut ahli rumah Abu Bakar pada waktu itu, sebab orang tahu Nabi tidak akan mengganggu orang, tidak akan datang ke rumah orang pada waktu sedemikian, sebab waktu panas begitu, waktu orang sedang berehat. Nabi kata Abu Bakar, pastinya ada satu benda yang sangat penting Nabi datang pada waktu itu. Dan apabila dibuka pintu, Nabi tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, boleh tak aku nak minta kamu keluar sekejap? Abu Bakar kata, demi bapaku, engkaulah Tuhan, engkaulah Rasul. Sesungguhnya orang yang berada dalam rumah ini adalah dari kalangan ahli keluargamu juga. Jadi jangan kamu risau untuk nak memberi apa-apa khabar sekalipun, kerana ini adalah dari kalangan keluarga kamu juga. Lalu Rasulullah memberitahu kepada Abu Bakar bahawasanya aku telah mendapat arahan daripada Allah untuk berhijrah dalam keadaan segera. Lalu Abu Bakar kata, adakah aku akan bersama dengan kamu? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ya sudah tentu. Maka bersiaplah dua insan ini bergerak pada malam hari. Abu Bakar telah mengubah hambanya pada waktu itu, Abdullah bin Farihah pada waktu itu, untuk menjadi penunjuk jalan, dan mereka menuju ke Thur pada waktu itu. Sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, ada dari kalangan sahabat yang telah terlebih awal hijrah.
apabila ayat hijrah diturunkan, kebenaran umat Islam untuk hijrah, antaranya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dari kalangan ramai-ramai sahabat, satu-satunya sahabat yang berani mengumumkan hijrahnya adalah Umar Al-Khattab pada waktu itu. Dengan memberitahu, dia pergi ke hadapan Kaabah, dia menyatakan bahawa sesungguhnya aku pada waktu ini, pada waktu sekian-sekian, aku akan berhijrah menuju ke bumi Madinah. Dan andai ada dari kalangan kamu yang inginkan anaknya dalam keadaan yatim, mari tunggu aku di tengah jalan. Dan siapa yang nak isterinya menjadi malu, mari tunggu aku di tengah jalan. Nescaya aku akan lenyapkan ke semua mereka yang berada di tengah jalan. Siapa yang berani menahan aku, ayo tunggu aku di tengah jalan, kerana aku akan keluar daripada rumah pada waktu sekian-sekian. Ternyata ketika mana Sayyidina Umar keluar, tak ada seorang pun berani. Abu Jahal begitu marah sekali kerana Umar begitu lantang bercakap di hadapan mereka. Maka pada waktu itu dibuat perkataan, dia kata jangan sekali-kali kita benarkan Nabi Muhammad keluar daripada bumi Mekah, sebab kalau Nabi Muhammad keluar, habis. Lalu dibuat perancangan macam mana nak buat. Perbincangan itu dibuat di Darun Nadwa. Dalam perbincangan ini macam-macam pandangan yang ada. Akhirnya syaitan yang menjemakan diri sebagai manusia memberi pandangan. Kata dia, kita mengambil, kita mengupah setiap kabilah daripada kita, orang yang kuat untuk membunuh Nabi Muhammad. Bila semua terlibat, pastinya keluarga terdekat Nabi Muhammad akan meminta balas. Tapi bila melihat semua kabilah terlibat, semua akan terlepas, nanti percaya. Lalu Abu Jahal pun datang ke rumah Nabi pada waktu itu, memberitahu, nah tengok di hadapan rumah ni, inilah dia orang yang nak menjanjikan kebahagiaan kepada pengikut dia. Siapa yang bersama dia akan diberikan macam-macam gelaran, dan dia mati nanti akan dapat masuk dalam syurga sebagaimana taman yang begitu indah di Jordan, kata dia, di Syam, kata dia. Dan siapa yang menjadi penentang dia akan duduk dalam neraka, kemudian dihidupkan kembali dan akan disiksa. Tapi kita akan habiskan riwayat dia pada waktu ini juga. Dan Nabi SAW pada waktu itu telah mendapat khabar berita daripada malaikat Jibril AS. Maka apa Nabi buat? Nabi minta kepada Sayyidina Ali supaya menggantikan tempat tidur dia, dengan dalam masa yang sama mengambil selimut yang berada di sisinya itu untuk digunakan oleh Sayyidina Ali. Dan pada malam hari, Nabi SAW telah bergerak keluar dengan membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah jadikan di hadapan mereka dan juga di belakang mereka itu dalam keadaan kabur, dan mereka ini dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi berbuat. Ayat ini famous. Orang Malaysia kita dah. Kalau kita guna ayat ni lalu depan Roblox macam-macam. Ada kata jadi, tak jadi. Oh, tu dia macam-macam kata guna. Jadi akhirnya Nabi keluar. Dan bila Nabi keluar, bila keesokan harinya tengok orang pakat terkejut, rupanya Nabi dah tak ada dah. Bila masuk ke dalam, yang ada Sayyidina Ali, maka apa yang berlaku, Abu Jahal telah memukul Sayyidina Ali pada waktu itu dan mengheknya di hadapan, sampai di hadapan Kaabah, memaksa Sayyidina Ali yang pada waktu itu kanak-kanak, maksa dia supaya bagi tahu di manakah Nabi SAW, tapi tidak mendapat jawaban. Allah Wajah pergi ke rumah Abu Bakar, dia ketuk rumah Abu Bakar, yang keluar Asma binti Abu Bakar. Dia tanya, di manakah ayah kamu? Asma kata tak tahu. Lalu Abu Jahal telah melempang Asma hingga tercabut subang yang berada di telinga Asma. Dan pada waktu itulah Abu Bakar dan Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur pada waktu itu. Dalam persembunyian tersebut memakan masa lebih kurang 3 malam. Mulalah dibuat perancangan mencari Nabi sampai ke seluruh tempat, dan hatta sampai kepada Gua Thur itu sendiri. Dan Abu Bakar menyatakan bahawa ketika mana mereka berada dalam Gua Thur, orang Quraisy telah datang berada di depan pintu gua. Dan kata Abu Bakar, andai mereka masuk je kepala, confirm mereka akan nampak kita. Tapi kata Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, tenangkan diri, kerana innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Abu Bakar berdebar bukan kerana keselamatan diri dia, tapi adalah kerana keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi bergerak keluar, pada waktu itu satu-satunya orang yang percaya menjumpai Nabi adalah Thuraqah Ibn Malik. Ketika mana Thuraqah Ibn Malik, seorang yang sangat pakar, disebut dalam kitab Wahidul Maktum, sebagaimana saya sebut, kisah sirah yang saya sebut ni semuanya termaktub dalam kisah tersebut, dalam kitab tersebut.
Dalam penceritaan tersebut menyatakan bahawa ketika mana Suraqah mendapat tawaran, dia pada waktu itu sedang duduk di kedai bersama dengan kumpulan-kumpulan rakan-rakan yang lain. Tiba-tiba mendapat saja tawaran tersebut, dia terus balik. Dia letakkan kuda dia di luar rumah, kemudian dia balik ke rumah dalam keadaan senyap-senyap. Kemudian dia keluar dari rumah, dia ikut pintu belakang dan dia berjalan seperti mana orang berjalan itik, sambil lembingnya dia letakkan di bahagian bawah, tak nak bagi orang nampak. Lalu dia terus bergerak dengan segera mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suraqah bin Malik dia kata orang yang sangat pakar dalam perjalanan pada padang pasir ini. Dia kan kalau dia meletakkan telinga dia di padang pasir, dia boleh tahu dengan jarak lebih 2 ke 3 kilometer berapa ekor kuda yang sedang berada di jarak tersebut. Nak menggambarkan dia cukup pakar. Tapi seketika mana dalam perjalanan tersebut, dia kata pada waktu itu orang pakat cari. Jadi ketika mana Nabi SAW dikejar, Suraqah bin Malik dia kata ada satu gerakan yang berbeza, dan gerakan ini sangat pelik, kata dia. Dan dia yakin ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah itu sudah pun sampai di bumi Tanaim, dan sebentar saja lagi kita akan melepasi tanah halal, dan kita telah pun berada di tanah halal. Cuma nanti selepas pada ini saya akan memulai kembali berkaitan tentang tanah halal dan tanah haram, insyaAllah. Okey, menyambung balik pada kisah kita tadi. Suraqah pun mengejar Nabi, dalam ada kejar Nabi memang betul itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia semakin hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia cuba nak kembali lembing, tiba-tiba dia terjatuh, tersadung. Bagi orang yang pakar dalam perjalanan padang pasir, pakar dengan kuda, jatuh pada waktu itu adalah satu benda yang sangat memalukan. Pelik bagi dia, macam mana boleh jatuh. Ketika mana nak dia bangun bangkit balik kali kedua, nak melontar lagi, sekali lagi terjatuh. Dia kata kalau 2 kali jatuh ni memang satu benda yang memang luar biasa. Dia mula merasakan sesuatu yang luar biasa oleh orang yang nak dibunuh di depan itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang kali ketiga, dia pun bergerak perlahan-lahan. Dia pun merasa takut. Dia kata, wahai Abu Bakar, wahai Muhammad Rasulullah, di sini ada bekalan yang aku bawa. Dia kata, mau ambillah bekalan ini untuk dalam perjalanan kamu. Sebab dia rasa takut daripada awal. Dia kata pelik, jadi dia rasa takut, dia pun nak beri makanan kepada Nabi. Tapi apa Nabi jawab? Nabi kata, tanah, tinggalkan kami bersedia. Kemudian dia kata, boleh tak membuat satu surat keamanan untuk aku, sebab aku rasa tak tenteram pada waktu ini, sebab aku merasakan seolah-olah mu ni satu benda yang sangat luar biasa. Boleh tak memberikan keamanan untuk diriku? Lalu Nabi pun mengambil helaian daripada kain dan menulis doa kepada Suraqah bin Malik pada waktu itu, supaya menandakan dia ni diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itulah ditawarkan kepada Suraqah bin Malik tentang beberapa tawaran. Antaranya iaitu dipakaikan gelang Raja Kaisar pada waktu itu. Suraqah bin Malik dalam keadaan bingung, dia kata macam mana Nabi ini boleh menawarkan dia tentang gelang tersebut, sedangkan gelang itu merupakan satu penghormatan ataupun satu lambang kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Parsi. Kalau gelang ini hilang, bermakna jatuhlah kerajaan tersebut. Sedangkan Nabi pada waktu itu tidak ada kerajaan pun lagi, tentera pun tak ada, tiba-tiba boleh bagi sekian. Dalam keadaan dia bingung, dia pun terimalah benda itu. Dan ternyata selepas daripada dia memeluk Islam, hingga kan disebut Suraqah bin Malik ni di awal dia kafir, kemudian ketika mana dia balik, dia telah beriman dengan Allah dan Rasul. Ketika mana di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, gelang tersebut masih belum diterima lagi. Namun selepas kewafatan baginda di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, gelang itu telah dipakaikan olehnya kepadanya ketika mana Sayyidina Umar telah berjaya mengalahkan Parsi di bumi Palestin pada waktu itu. Jadi itu kisah Suraqah bin Malik. Dan Nabi cukup hari yang 3 malam. Pada 1 Rabiul Awal Nabi bergerak. Pada waktu itulah Abu Bakar telah mengupah seorang lagi pakar jalan menuju ke Madinah, namanya adalah Abdullah bin Uraiqid. Ketika mana dalam perjalanan Abu Bakar berada di belakang dan Nabi bersama dengan penduduk jalan berada di depan. Tujuannya untuk nak melihat musuh. Ketika mana Abu Bakar ditanya oleh orang yang lalu berselisih, orang tanya Abu Bakar, siapa yang berada di depan tu? Dia kata yang berada dekat depan itu adalah penunjuk jalan.
Sebenarnya jadi bila orang dengar, orang kata oh ini punya penunjuk jalan. Tapi maksud Abu Bakar, penunjuk jalan tu adalah penunjuk jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beritahu ini, sahabat dia sangat menjaga dalam perkataan mereka. Mana kalau boleh dia tak akan menipu, cuma bahasa kiasan yang digunakan. Sebelum Nabi sampai ke Wadi Kudat, pada waktu itu Nabi beristirahat, tiba-tiba telah didatangi oleh gembala kambing. Lalu Abu Bakar pun bertanya kepada penggembala tersebut, siapakah pemilik kambing ini? Lalu jawab orang tu, pemilik kambing ini adalah sama ada orang Madinah atau orang Mekah. Abu Bakar tanya lagi, boleh tak kami nak meminta untuk diminumkan sedikit susu tersebut? Lalu gembala berkata boleh. Lalu Abu Bakar pun mengambil dan berikan kepada Nabi. Ketika mana nak berikan kepada Nabi, kelihatan Nabi sedang tidur. Jadi Abu Bakar tak sampai nak kejutkan Nabi. Lalu Abu Bakar pun menyejukkan susu tersebut. Selang beberapa ketika Nabi pun terjaga dan diberi minum kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjaga. Nabi pun bertanya, boleh tak kita nak bergerak? Nabi kata dia pun bergerak menuju ke bumi Madinah. Dan insya-Allah dalam 100 lebih kilometer lagi daripada sini, kita akan melalui satu kawasan yang dinamakan Wadi Kudat. Dan di situ juga berlaku satu peristiwa yang menarik yang insya-Allah saya akan kongsikan kepada para jemaah bila kita sampai di sana nanti insya-Allah. Kita berhenti dulu untuk pusingan yang pertama ni, sementara kita nak menuju ke bumi insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.